A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini adalah huruf nida. Wahai Bani, ini anak-anak atau kaum Israel. Kita dah belajar dulu. Israel, pahlawan Tuhan. Ni nama kaum bagi Bani Israel lah. Uzkuru, kata perintah, kamu semua ingatlah. Uzkuru ni'mat, iaitu nikmat-nikmat. Ada ya sini, nikmati. Nikmat-nikmatku. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allati, yang telah an'am, telah diberikan. An'am tu ini fi'il madhi. Aku telah berikan. Ala, ke atas, kamu. Wah, dan ini, sesungguhnya aku. Kalau inna kan sesungguhnya, kalau ini sesungguhnya aku, ada ya sini. Ini sesungguhnya aku. Faddal tu anifun fil madhi. Faddal maknanya telah banyak memberikan kelebihan, telah banyak memberi kurnia. Tu ni aku, menunjukkan aku. Aku telah berikan banyak kelebihan, telah beri banyak kurnia kepada kamu. Ala, atas, alamin. Jamak bagi alam, alamin sekalian alam. Ini yang saya terangkan kenapa. Jadi terjemahannya yang mudah. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat yang telah aku berikan. Nikmat-nikmatku yang telah aku berikan ke atas kamu. Dan sesungguhnya aku telah melebihkan kamu di atas alam ini. Masa itu. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kaum Bani Israel bahawa kalau kita lihat silsilah wahyu ini bermula daripada zaman Nabi Adam AS sampailah kepada Nabi Ibrahim AS. Kemudian Nabi Ibrahim, silsilah itu berjalan sampai kepada dua anaknya, itu Hazrat Ismail AS dengan Hazrat Ishaq AS. Daripada keturunan Nabi Ishaq AS maka lahirlah Nabi-Nabi daripada kalangan Bani Israel. Bermula daripada Nabi Yusuf dululah. Daripada banyak Nabi-Nabi. Yaqub, Yusuf, kemudian sampailah kepada Musa AS. Kemudian berlanjutan sampailah kepada Nabi Isa AS. Jadi banyak Nabi-Nabi telah lahir setelah Nabi Ishaq AS. Jadi di sini Allah SWT suruh memperingatkan, suruh ingatkan bagaimana Allah Ta'ala telah memberikan mereka banyak nikmat. Nikmat apa yang diajarkan dalam Al-Quran, saya dah ajarkan sebelum ni, bukanlah nikmat hidup mewah, makan sedap, tak. Al-Quran mengajarkan nikmat yang paling besar iaitu nikmat kenabian. Ya kan? Dan bila kita dah ada Nabi di tengah-tengah kita, bangsa itu akan maju. Bangsa itu akan dihormati. Jadi yang semua tu mereka akan dapatkan. Semua hal-hal duniawi itu mereka akan dapatkan. Jadi yang paling penting iaitu nikmat Nabi dan raja-raja. Itu yang telah didapatkan oleh Bani Israel. Maka Allah SWT menyuruh mereka ingat balik bahawa mereka telah merasa pernah pengalaman di mana banyak nabi-nabi dan raja-raja berada di tengah-tengah mereka. Disebabkan ada nabi, sebabkan ada raja-raja ini, bangsa mereka menjadi sangat terhormat. Mereka sangat disegani dan dikenali. Kalau nak dibandingkan sebelum itu tu, bangsa Israel ini memang bangsa yang mereka selalu ditindas, selalu dianggap bangsa yang ketiga. Tetapi setelah datang Nabi di tengah-tengah mereka, akhirnya bangsa ini dihormati, terkenal dan akhirnya mempunyai kerajaan.
mempunyai negara, mempunyai aturan, mempunyai sistem, mempunyai kitab syariat untuk dipandukan. Jadi mereka menjadi bangsa yang terhormat. Allah Taala suruh mereka ingat. Wa inni fadaltukum alal alamin, dan aku telah melebihkan engkau di atas alam ini. Jadi maksudnya di sini bukanlah seluruh alam seluruhnya. Di sini Allah SWT ingin menarik perhatian bahawa apabila satu kaum itu telah mendapatkan nikmat kerohanian, iaitu apabila telah mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, syariat yang menjadi petunjuk untuk mereka, jadi bangsa itu akan lebih daripada bangsa-bangsa yang lain, iaitu bangsa-bangsa yang tidak mendapatkan wahyu, yang tidak menerima wahyu. Jadi mereka akan lebih daripada bangsa-bangsa yang lain. Bangsa yang lain boleh mengatakan mereka ada orang bijak, ada ahli falsafah, kan, orang bijak pandai, tetapi nak dibandingkan dengan orang-orang yang mempunyai wahyu, itu jauh berbeza. Ya kan? Sebab tu dah dikatakan ini faddaltukum alal alamin. Maknanya kelebihan Allah Taala telah berikan kepada Bani Israel ini dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain yang tidak mendapatkan wahyu. Itu maksudnya. Jadi memang ini Allah Taala dah beritahukan bahawa kalau bangsa itu, kaum itu mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan lebih daripada bangsa-bangsa yang lain. Walaupun bangsa-bangsa yang lain ada orang-orang bijak, ada ahli-ahli falsafah, tetapi kalau nak dibandingkan dengan utusan-utusan Allah SWT yang menerima wahyu daripada Allah SWT, itu jauh berbeza. Sebagai contohlah kita lihat di zaman Nabi Musa AS. Nabi Musa AS sendiri mendapat wahyu daripada Allah SWT. Kemudian timbul orang-orang yang bijak pandai yang kata ahli filsafah, yang kaya, yang mempunyai ramai pengikut. Tetapi kita lihat bagaimana semua mereka bila melawan saja dengan Nabi Musa AS, mereka semua dikalahkan. Ya kan? Jadi begitu contohnya. Dan banyak apabila nabi-nabi itu lahir, jadi tidak ada bangsa lain yang boleh mengalahkan nabi itu ataupun ilmu daripada nabi itu, kerana dia mendapatkan ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kemarin baru-baru ni kita menjayakan jalsa Yaumul Muslim Maut. Kita lihat bagaimana Muslim Maut radhiyallahu anhu telah banyak menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wahyu-wahyu yang diterima ini, ilham-ilham yang diterima ini lalu ditulis dan dibukukan, dan kita lihat nak dibandingkan dengan orang-orang Islam, orang yang pandai bijak di zamannya, itu tidak ada tandingannya. Tidak ada siapa pun boleh menandingi kebijaksanaan dan kepandaian Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Tidak ada siapa pun. Jauh. Tidak ada siapa pun boleh setanding dengan Muslim Maud. Dengan ideanya, dengan pandangan jauhnya, dengan tulisannya, banyak topik dia telah tulis dan terbitkan mengenai ekonomi, mengenai peperangan, mengenai Islam, mengenai didikan keluarga, pendidikan anak-anak, kaum wanita. Banyak benda yang beliau sentuh sepanjang kehidupan beliau sebagai khalifah. Ini yang dikatakan wa anni faddaltukum alal alamin. Apabila Allah Ta'ala kurniakan wahyu kepada satu kaum, jadi mereka akan lebih daripada kaum-kaum yang tidak mendapatkan wahyu. Inilah dia. Saya dah berikan contoh. Nanti siapa nak berikan contoh lagi, boleh silakan. Dan ini juga peringatan untuk kaum Yahudi, Bani Israel ini, bahawa sebenarnya nikmat yang Allah Ta'ala ingin berikan kepada mereka itu telah sempurna. Mereka tidak boleh mengatakan tidak, bahawa mereka tidak mendapatkan apa-apa daripada Allah Subhanahu Taala. Sebab sebagaimana janji Allah Subhanahu Taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, bahawa kedua-dua anaknya ini akan diberkati dan akan mempunyai ramai keturunan daripada Bani Ishaq alaihissalam dengan Bani Ismail alaihissalam. Untuk Bani Ishaq alaihissalam, alhamdulillah telah sempurna. Allah Taala telah sempurnakan janjinya. Jadi kalau katalah dah dipindahkan kerohanian ini kepada Bani Ismail,
Itu tidak salah. Sebab kepada mereka semua telah diberikan. Syariat telah diberikan, Nabi bawa syariat, Nabi petunjuk sampailah kepada Mahdi. Itu semua Allah Ta'ala telah kurniakan kepada mereka. Al-Masih kepada mereka. Dah sempurna. Sekarang adalah giliran kepada kaum Bani Ismail alaihissalam, iaitu bermula daripada Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Apabila dipindahkan kepada Bani Ismail dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya mereka tidak boleh pertikaikan. Sebab kepada mereka telah sempurna. Sekarang ini adalah giliran kepada Bani Ismail juga. Kerana Bani Ismail juga merupakan anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau orang Islam kalau bersikap seperti orang-orang Yahudi, melawan, tidak mahu menerima wahyu, sebagaimana terjadi kepada orang-orang Israel dahulu, walaupun mereka ada Nabi, tapi ada juga yang masih melawan Nabi-Nabi utusan mereka. Lihat bagaimana mereka telah digagalkan, telah dikalahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu juga ini ada peringatan untuk umat Islam. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kalau ada datang Nabi ummati yang kita percaya sekarang, iaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Mahdi dan Al-Masih, Nabi ummati yang mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita cuba menolaknya, kita akan jadi sama seperti orang-orang Yahudi yang menolak Al-Masih mereka pada waktu itu, iaitu Nabi Isa alaihissalam. Jangan kita buat seperti itu, kerana nanti nikmat itu semua akan ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak banggakan dengan ilmu dunia ni pasti sebesar mana pun, sedalam mana pun ilmunya, lama-lama pasti akan kering. Ibaratnya lah kita lihat dalam dunia ni ada sungai yang panjang, yang besar. Ada lombong atau tasik yang besar dan dalam. Kalau tidak ada hujan daripada langit, tasik yang besar, yang dalam macam mana pun lama-lama akan kering. Sungai yang besar macam mana pun, kalau tak ada hujan dari langit, lama-lama sungai itu pun akan kering. Biasa tengok tak National Geographic? Sungai itu sebesar-besar akan menjadi kering kalau kemarau, tak ada hujan. Jadi itulah gambaran untuk ahli falsafah, orang-orang yang ilmu dunia ni. Kalau nak mengharapkan mereka, lama-lama ilmu mereka akan kering. Maka itu dunia ni sentiasa memerlukan hujan dari langit supaya mereka terus kekal hidup. Sungai ke, tasik ke, mereka perlukan, tetap memerlukan hujan untuk mereka sentiasa penuh dengan air. Jadi sama juga dengan kerohanian. Kalau kita tidak ada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu dunia ni akan kering. Jadi Al-Quran tu memang ada, alhamdulillah, tapi perlu ada petunjuk daripada Allah SWT, berjalan berterusan. Ilmu penafsirannya akan terus berkembang. Maka itu kita perlukan wahyu-wahyu daripada Allah SWT untuk membekalkan kehidupan di dunia ini, kehidupan rohani kita. Kita sambung pada ayat seterusnya, wah dan ittaqu, takutlah, wattaqu, dan takutlah, yauman, di hari, la, tidak ada, tajzi, tidak ada, tajzi ni ganti, tidak ada ganti, nafsun, satu jiwa, an, dari nafsin, dari satu jiwa yang lain, syai'an, apa-apa pun, wala, wa dan la, tidak, yuqbalu, akan dikabulkan, yuqbalu atau akan diterima, min, dari, hanya, minha, darinya, adlun. Adlun ni maksudnya timbangan yang seimbang, atau timbangan yang baik, atau keadilan. Itu pun boleh. Nanti saya terangkan kenapa di sini. Wa dan la, tidak, tanfa'u, nafa', dari kata-kata memberi manfaat, hanya, tidak ada manfaat darinya, syafa'atun. Syafa'atun ini maksudnya syafaat. Syafaat ini maksudnya rekomendasi.
Mungkin ada dorongan. Itu nanti dah tidak ada lagi. Wa dan la tidak. Hum mereka itu yunsarun diberi pertolongan. Ini fi'il mudhari' majhul diberikan pertolongan. Mereka tidak akan diberikan pertolongan. Jadi terjemahannya yang mudah. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Dan takutlah di hari di mana tidak ada lagi tukar ganti satu jiwa dengan jiwa yang lain sedikit pun. Wala yuqbalu minha adlun, dan tidak juga diterima dari punya pertimbangan atau keadilan. Ni bukan nanti, dia macam timbangan, satu timbangan. Wala tanfa'uha syafa'ah, dan tidak akan memberi manfaat syafaat-syafaat itu. Walahum yunsarun, dan tidak juga mereka diberi pertolongan. Ni ada beberapa perkara ni. Satu, dua, tiga, kan, syafa'ah dengan empat. Mula dari sini sampai sini. Okey. Jadi ayat ini menjelaskan bahawa nanti di akhirat nanti tidak ada, yang pertama, tidak ada satu jiwa pun boleh menanggung jiwa yang lain. Semua masing-masing harus bertanggungjawab atas dosa masing-masing. Tidak boleh kita katakan dosa saya ni nanti si fulan yang tanggung, si fulan yang tanggung. Itu tidak ada. Ini Allah Ta'ala bantah pelajaran yang ada dalam Kristian yang mengatakan Nabi Isa AS akan mengambil segala dosa-dosa mereka. Jadi ayat ini menjelaskan bahawa tidak ada boleh tukar ganti satu jiwa dengan jiwa yang lain. Dosa orang lain yang akan menanggungnya. Tidak ada pelajaran seperti itu. Jadi siapa yang melakukan dosa, dia yang harus bertanggungjawab atas dosa yang dilakukan. Sama jugalah dalam peraturan di dunia ini. Kalau seseorang didapati bersalah, membunuh misalnya, jadi boleh tak ayah tu datang dan kata saya yang perlu dihukum. Janganlah anak saya dihukum walaupun dia bersalah membunuh. Bebaskan dia dan tangkaplah saya, hukumlah saya. Di mahkamah dunia boleh tak seperti itu? Jadi di mahkamah dunia pun tidak boleh seperti itu, apatah lagi di mahkamah akhirat. Langsung tidak boleh. Bahawa siapa yang melakukan dosa, dia yang bertanggungjawab. Jadi mereka ini mempunyai pandangan untuk menyelamatkan dosa-dosa mereka. Mereka menganggap bahawa Nabi Isa AS itu boleh menanggung dosa manusia. Ini semua alasan-alasan yang mereka nak akan kemukakan kepada Allah Subhanahu Taala nanti, untuk terlepas daripada azab daripada Allah Subhanahu Taala. Inilah ada 4 ya. Mereka akan cuba kemukakan alasan-alasan supaya mereka terselamat daripada ditangkap atau diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala kata tidak akan diterima. Ini satu. Yang kedua, wala yuqbalu minha adlun, dan tidak akan diterima daripadanya timbangan. Maksudnya di sini mereka mula mencari-cari amalan-amalan mana yang mempunyai ganjaran yang besar. Jadi mereka target amalan-amalan tu saja supaya ingin mendapatkan ganjaran yang besar. Sebagai contohlah, kita kata kalau kita dalam setahun itu, kalau kita berpuasa di bulan Ramadan, kita akan mendapatkan ganjaran 1000 bulan. Jadi dia sepanjang tahun itu dia buat maksiat, buat dosa. Bila bulan Ramadan saja baru dia nak beribadat. Sebagai contoh macam itulah dia nak dapatkan. Dah habis Ramadan, dia sambung balik buat dosa. Jadi dia tercari amalan-amalan mana yang ganjaran yang besar, itu yang dikejar.
Kemudian ada lagi dikatakan Jumatul Wida, hari Jumaat terakhir dalam bulan Ramadan. Kerana ganjaran dia sangat besar. Jadi mereka sepanjang tahun Jumaat tu ditinggal, tetapi hari Jumaat yang terakhir bulan Ramadan itu pula yang dikejar. Jadi dia cari timbangan yang besar-besar tu untuk mereka terselamat daripada dosa. Sama juga orang kadang-kadang dah sepanjang berpuluh-puluh tahun buat dosa, kemudian mereka kata nak menghapuskan dosa, mereka kata kita pergi haji. Mereka pergilah buat haji. Dah buat haji, mereka anggap segala dosa-dosa tu dah habis. Memang itu ada janji Allah SWT. Tapi bila dia balik, kembali lagi kepada perangai yang lama. Jadi untuk orang-orang yang jenis seperti ini, mereka tercari-cari yang amalan-amalan yang berganda-berganda itu saja. Yang lain dia tinggalkan. Yang amalan kebiasaan yang wajib itu semua mereka tinggalkan. Mereka tercari-cari amalan yang berganda saja. Tapi bukan seperti itu. Hazul banyak kali dah terangkan dalam khutbahnya pun bahawa sebagai contoh untuk Jumaat, Jumatul Wida, bukannya hari itu saja dikira. Mana boleh kita perbodohkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tahu bahawa untuk Jumatul Wida itu diterima, itu pun diperhatikan juga pada Jumaat-Jumaat yang lain kita lakukan atau tidak. Sama juga amalan puasa kita, amalan baik kita buat bulan Ramadan. Bukannya bulan Ramadan saja buat baik, maksudnya sepanjang tahun kita buat baik. Kemudian kalau kita buat baik di bulan Ramadan, itu kita dapatkan lebih lagi. Bukannya bulan-bulan lain kita buat dosa, hanya bulan Ramadan saja kita buat baik. Bukan seperti itu. Di sini yang paling mudah saya ingin berikan gambaran seperti inilah yang pernah diterangkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam. Bahawa kalau orang itu dah sangat dahaga, sepatutnya dia mendapatkan air dan minum untuk menghilangkan dahaganya. Tetapi kalau kepadanya cuma diberikan satu titik saja air, itu bukan boleh menghilangkan dahaganya. Kalau diberikan satu titik saja air, malah itu langsung boleh terus membinasakan orang itu. Jadi ini contoh, gambaran. Kalau kita memang dahagakan rohani, sepatutnya kita kena minum banyak air rohani itu. Tapi kalau kita minum setitik, dua titik, itu bukan boleh memberikan kehidupan kepada rohani kita, malah boleh menghancurkan kehidupan rohani kita. Betul tak? Jadi bukan seperti itu. Ini pun tak boleh. Mereka tercari-cari untuk amalan-amalan yang berganda ni, Allah Ta'ala berfirman, itu pun tidak akan diterima. Wala tanfa'a syafa'ah. Kemudian orang Yahudi ni pun juga mempunyai pandangan bahawa nabi-nabi itu akan memberi syafaat kepada mereka. Mereka kata mereka adalah umat terpilih, kaum yang terpilih. Mereka daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahawa mereka akan mendapat syafaat nanti. Kalau sekalipun mereka berdosa, sekalipun mereka teruk di dunia ini, tapi nanti di akhirat mereka akan mendapat syafaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu jugalah mereka mengatakan Nabi Musa alaihissalam akan memberi syafaat kepada mereka. Nabi-nabi yang ada di tengah mereka semua, mereka katakan mereka akan mendapat syafaat daripada mereka. Syafaat ini pun sama juga seperti perjalanan pelajaran sebelum ini. Syafaat ini, rekomen ini kalau kita benar-benar mengikuti atau kita rapat, kita mengenali Nabi itu, kita bersamanya, kita menolongnya, barulah kita boleh layak untuk mendapatkan syafaat. Tetapi kalau kita jauh, yang jenis melawan, boleh tak kita mendapat syafaat? Tak akan dapat. Sama juga keadaan di dunia ini. Kalau kita katalah ada satu menteri itu, kita nak minta pertolongan dia. Dia tengok juga kita di parti mana. Apakah kita pernah menyokong dia? Apakah kita pernah bersama-sama berjuang dengannya? Kalau ada, mungkinlah dia boleh bagi rekomen. Tapi kalau kita jenis dari parti pembangkang yang selalu melawan dia, tiba-tiba nak minta tolong dengan dia, tiba-tiba nak minta rekomen daripada dia, kita akan dapatkan tak? Tak akan dapat. Jadi sama seperti itu. Nabi-nabi ini pun
Ada syafaat dia, tapi untuk orang-orang yang benar-benar mengikutinya, yang beriman kepadanya, yang menyokongnya, yang membantunya, barulah mereka boleh mendapatkan syafaat. Tapi kalau mereka jauh, mereka tidak akan dapatkan syafaat. Jadi di sini Allah SWT beritahukan bahawa syafaat yang mereka duk bangga-banggakan itu pun tak akan dapat. Kemudian apa yang mereka ceritakan tentang syafaat? Ketika zaman Nabi Musa AS, bila Nabi Musa AS ajak kaumnya berperang masuk ke negeri yang dijanjikan, apa yang kaum Bani Israel katakan kepada Musa? Wahai Musa, engkau pergilah dengan Tuhan kau. Inna hahuna qaidun. Kami semua akan duduk di sini. Itu nak dapatkan syafaat daripada Nabi Musa AS. Kemudian Nabi Sulaiman AS, di zaman Nabi Sulaiman, ramai di kalangan mereka yang terikut-ikut dengan orang-orang yang munafik ini menuduh Nabi Sulaiman AS melakukan syirik. Boleh nak dapatkan syafaat daripada Nabi Sulaiman AS. Kemudian di zaman Nabi Isa AS pula, bila Nabi Isa AS datang mengaku sebagai Mahdi, sebagai Al-Masih, mereka menuduhnya penipu, fitnah, pembohong. Lalu mereka tidak mau terima. Jadi mereka boleh dapatkan syafaat daripada Nabi Isa AS. Tidak dapat. Sebab tu Allah Ta'ala di sini disebutkan wala tanfa'u syafa'ah. Mereka tidak akan dapatkan syafaat pun daripada nabi-nabi sebelumnya. Kerana yang banyak mereka lakukan adalah pembangkangan dan perlawanan. Tak mungkin. Jadi sama juga kepada umat Islam. Mereka memang ada pelajaran syafaat itu, tapi untuk mereka yang menerima, yang dekat. Tapi kalau melawan, tak akan dapatkan. Kemudian yang keempat, walahum yunsarun. Dan tidak juga mereka akan diberi pertolongan. Yang terakhir mereka katakan nanti mereka mengharapkan belas kasihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni mereka, maafkan mereka, tolong mereka. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut itu pun tidak akan dapat. Allah Taala tak akan menolong mereka. Kalau orang-orang yang kafir ini, yang menolak ini, yang melawan ini, kan, yang tidak mahu berusaha mencari kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bila dah mati di akhirat nanti barulah mereka tercari-cari Allah Subhanahu Wa Taala, barulah mereka kata nak beriman, nak beramal, nak sedekah, kan, nak solat, semua itu dah terlambat. Allah SWT sebutkan walahum yunsarun, pada mereka tidak akan diberikan pertolongan. Jadi mereka harus pergi masuk hospital dulu, baru dah baik dari hospital baru boleh keluar balik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah untuk dua ayat ini sehari ini. Besok kita akan belajar yang panjang sikit. Saya tak masuk sini pasal dia akan berkaitan dua ayat ini tentang Nabi Ibrahim dengan Baitullah. Kita akan sambung pada esok harinya insya-Allah taala. Untuk hari ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.